Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada hadirin yang menyaksikan siaran rakaman Virtual Speakers Corner untuk episod yang ke-11. Saya ingin mengucapkan terima kasih di atas kesediaan anda semua. Saya Khairul Naim bin Khairul Anwar adalah moderator untuk episod kali ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan speaker kita pada kali ini. Nama yang diberi adalah Muhammad Hafizul Ilmi bin Syuhaimi dan beliau merupakan pelajar tahun 1 bagi pengajian Bachelor Science Aquaculture dengan kepujian. Beliau juga merupakan lulusan Diploma Perikanan di Universiti Putra Malaysia, kampus Bintulu. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput saudara Hafizul untuk menyampaikan tajuk perkongsian beliau iaitu sistem aquaculture. Dengan itu saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengisi majlis, saudara Naim yang handsome-nya tidak bergurau langsung, Masya Allah. So, hari ini saya akan bercakap tentang satu topik yang saya kira agak umum, mungkin ramai yang dah tahu, dah sedia maklum, iaitu sistem aquaculture. Okey, kenapa? Untuk dia, kita nak faham sistem dia adalah satu mekanisme bagaimana untuk menjadikan sesuatu itu berfungsi. Dan konteks kita akan sentuh hari ini adalah aquaculture. So, tanpa melengahkan masa, ayo kita menyelusuri tajuk pada hari ini. Okey, seterusnya. Okey, secara umum aquaculture. Aqua adalah kehidupan dalam laut dan kultur adalah peternakan. Jadi situ kita boleh faham dengan mudah maksud aquaculture adalah pembiakan, pemeliharaan dan juga penuaian segala bentuk kehidupan akuatik. Daripada kata frasa pokok dia tu aqua, dari segi ikan, kerang, algae, crustacean dan macam-macam lagi, ada macam-macam kat bawah tu. Yang menjadikan aquaculture ni satu perkara yang boleh dianggap penting pada waktu kini sebab permintaan, demand untuk makanan laut lebih tinggi daripada supply. Okey, kenapa? Sebab contoh Jabatan Perikanan pun dah meletakkan satu garis limit untuk hasil penangkapan ikan dalam setahun. Maksudnya dalam setahun tak boleh lebih daripada ni. Tetapi hal ini berbeza dengan aquaculture di mana penghasilan dia tiada limit. Maksudnya kita boleh hasilkan sebanyak yang boleh. Tak kisahlah kita nak buat banyak mana. Jadi demand tu, permintaan tu kita boleh penuhi. Sebab tu aquaculture penting demi mengekalkan kesinambungan spesies-spesies yang lain. Sebab kita tengok contoh kepentingan dia dalam mengekalkan spesies-spesies hidupan akuatik. Sebagai contoh, ikan kerapu. Ada beberapa yang telah disenarai pendek sebagai hidupan yang terancam. Jadi melalui aquaculture ni kita boleh menghasilkan. Dan juga secara tak langsung, kalau kita ada benih yang cukup, kita boleh buat pembenihan laut untuk meningkatkan populasi sesuatu spesies tu. Jadi aquaculture ni satu industri mampan sebenarnya. Okey, seterusnya. Okey, dalam segi aquaculture, kita ada dua jenis kultur, iaitu air tawar dan air masin. Tapi pada hari ini saya rasa saya akan lebih memfokuskan kepada air masin. Sebab dia, nanti kita tengok. Okey, next. Okey, kita tahu ada dua jenis aquaculture dan saya fokus pada marine. Tapi apa sistem dia? Okey, so sistem yang kita ada hari ini pertama adalah flow through system, yang kedua adalah recirculating aquaculture system ataupun bahasa ringkas dia RAS. Okey, so macam sidang penonton boleh tengok hari ini di bahagian atas itu adalah contoh tangki RAS yang agak simple lah. Kotak atas tu yang macam fuse box tu adalah filter. Biasanya dia akan gunakan mechanical filter lah, macam sponge dan sebagainya. Dan di bawah tu satu yang lebih simple, flow through system, sistem aliran terus. Macam anda tengok air masuk dan nampak berkocak-kocak situ, tapi kita tak tahu apa benda kan. So okey, jom kita mengetahui dengan lebih lanjut. Okey, tapi sebelum kita nak masuk ke sistem ni, kita kena faham satu benda yang paling penting dalam aquaculture adalah parameter kualiti air. Sebab ini adalah habitat mereka dan ini adalah penentu kepada kejayaan kita punya kultur. Sebagaimana macam dalam pertanian, kejayaan dia terletaknya kepada bagian kita uruskan tanah dan sebagainya. So begitulah juga dengan air. Kita baca dekat dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 30. Dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Jadi boleh nampak penting air, tak main-main. Jadi ikan, kalau dia nak, macam mana nak kata? Kalau dia cantik, kita dapat kekalkan daripada parameter water quality yang cantik, dia boleh jadi produktif, dia boleh membiak.
berbanding dengan kita letakkan dia dalam satu julet tak cantik. Sebagai contohlah, kita duduk rumah dengan kita duduk college. Bila kita duduk college, kita berhadapan dengan satu stres sehat lah. Kita busy program, kita busy assignment, kita busy dengan meeting dan sebagainya. Sebab itulah bila kita time PKP ni, kita duduk rumah, kita gemuk. Itulah sebab dia. Okay, so seterusnya. Okay, ni saya dah menyenarai pendekkan julat kualiti air optimum untuk ternakan ikan air masin. Dia ada banyak sebenarnya. Ada pelbagai faktor, chemical, banyaklah. Cuma ni saya letak senarai pendek yang paling penting. Sebab faktor-faktor yang saya bubuh, yang saya senaraikan dekat dalam rajah ni, kalau kita tak dapat mengekal daripada tahap ni, possibility untuk ikan tu mati ada. Bagi contoh, pH, oksigen terlarut ataupun bahasa Inggeris bagi yang dah biasa dengan perkataan ini adalah dissolved oxygen. Lepas tu kemasinan salinity, kita boleh tengok dekat sini biochemical oxygen demand, ammonia, salinity. Okay, kenapa pentingnya benda ni? Kenapa saya senaraikan? Kenapa benda ni terlalu kita perlu titik beratkan? Okay, sebab ikan air masin tidaklah sekeras ikan air tawar. Mereka ni lebih sensitif tau kepada perubahan kualiti air. Okay, saya bagi contoh. Sebelum ni saya pernah menternak ikan siakap dan juga ikan kerapu. Pada satu ketika kalau kita tengok, oksigen terlarut perlu dikekalkan lebih daripada 5 ppm. Tapi pada satu ketika tu dia jatuh pada 4. Apa yang berlaku, ikan tu mula menunjukkan tanda-tanda hypoxia. Hypoxia ni dalam bahasa mudah dia, ikan mula macam tercungap-cungap, suffocating. Yang berpunca daripada oksigen terlarut di dalam air berkurangan. Jadi nampaknya dia sensitif. Tapi bila saya menternak ikan siakap pula, maafkan saya, ikan tilapia pernah oksigen terlarut mencatatkan 3 tu rendah. Apa yang berlaku? Ikan tu selamba, senyum je kat dalam air. Maksudnya ikan di air masin kita perlu lebih memberikan tumpuan sebab dia lebih sensitif. Jadi sebab tu kita buka sistem air. Okay, dan ada juga yang kita tanya, kenapa perlu je sistem air ni? Kenapa tak buat macam kolam biasa isi air, lepas tu guna sampaikan water cycle, macam jangka hayat air tu dah teruk baru kita tukar. Kenapa kita tak guna macam tu je lagi, jimat kos kan? Okay, nanti saya akan terangkan. So seterusnya. Okay, so pertama kita akan tengok flow through system. Kalau ada farmers yang kata macam saya tak pernah dengar flow through system, saya biasa dengar raceway je. Sama lah tu. So tu adalah kata nama lain je lah. Jadi dia agak asas lah. Dia macam mana satu sistem buatan untuk culture organisma ataupun ikan lah yang kita biasa ternak. Biasanya dia akan gunakan tangki berbentuk, ada kebanyakannya bersegi 4 sebab dia sedikit murah, tapi ramai juga dah mula menggunakan tangki yang berbentuk bulat. Okey, kenapa? Sebab tangki bulat ni dia tak ada blind spot tau. Macam tangki segi 4, biasa bila air masuk, okey macam anda boleh tengok kat dalam gambar tu, dia bukan masuk terus ke bawah tau, dia macam menyerong sikit. Sebab kita nak air tu berpusing, kita nak ada circulate. Kalau dia petak, dia tak berapa nak berpusing dan akhirnya dekat penjuru tu, itu yang dinamakan blind spot. Oksigen terlarut akan susah nak sampai kat situ. Jadi kalau kita boleh faham, ruang permainan ikan dalam tangki tu terhad, dia tak boleh pergi kat semua tempat. Jadi dia akan mula tertumpu kat tengah dan mulalah berlaku istilah over density. So kita tak nak benda tu berlaku. Kita tak nak ikan stres. Kita nak ikan kita bahagia sentiasa hingga ke akhirnya. Jadi sebab tu kita gunakan tangki bulat supaya semua tempat dia punya pembahagian dissolve oksigen dia sekata. Lepas tu, aliran air yang berterusan ni dia boleh mengekalkan dia punya kualiti air. Sebab air masuk baru, air lama keluar. So macam itulah dia punya sistem. Dia akan ada satu, kalau anda boleh tengok satu gambar macam satu palang kat belakang tu kan. Kalau tarik tu baru air keluar. Tapi bila anda cucuk tu, air tu dia cari satu lubang kat tengah tu yang mana tu adalah paras maksimum dekat tangki tu. Dia tak akan lebih. So air tak akan melimpah. Bila mana kat dalam tu, saya dah cuba habis Google lah macam mana nak cari macam gambar rajah dia punya tu kan. Tapi tak dapat. Cuma saya nak fahamkan. So bila mana, selagi mana air dalam tiang tu, bila dah sampai satu paras tu, air akan dikeluarkan. So macam tu air baru masuk, air lama keluar. Dan sebab itulah juga dalam tangki flow through system kita boleh culture ikan dengan kepadatan yang lebih tinggi daripada
kolam yang biasa yang macam kita isi air, kita tutup, kita buka aeration. Sebab dia macam kita tengok sebelum ni, amonia perlu dikekalkan di bawah 0.03. Susah tu 0.03. Ikan hari-hari kencing, ikan hari-hari membuang. Jadi macam mana kita nak maintain? Sebab itulah dalam ni kita boleh buat dia sedikit padat. Ratio untuk ikan di dalam tangki adalah 20 gram per 1 liter air. 20 gram tu kecil sangat kan? Jadi kita boleh nampak tak? Sebenarnya sikit je kita boleh masukkan kat dalam tank ni. Tapi dengan sistem flow through, kita boleh nak bagi dia padat. Tapi janganlah terlalu padat, memadai. Mungkin boleh sikit-sikit lah. Sebab dia air yang berterusan dan amonia kita boleh maintain. Amonia paling bahaya sebenarnya, nitrate kita boleh maintain sebab benda tu akan sentiasa bertukar baru. Oksigen pun masih lagi kita boleh kawal. Okey, seterusnya. Jadi kalau anda tengok ni adalah contoh sistem flow through yang agak untuk peternakan secara intensif lah bagi yang nak buat culture intensif. Nanti kita akan buat pembandingan dengan satu lagi sistem. Okey, macam anda tengok water inlet daripada water pump ni, dia akan melalui filtration dan disinfection. Dan biasanya akan guna chemical filter ataupun UV filter. UV filter ni dia guna untuk membunuh patogenik ataupun unnecessary bakteria yang tidak baik lah. Macam Vibrio dan sebagainya. Tetapi jarang sebenarnya farmers kita ada benda ni sebab agak mahal. Jadi biasanya dia simple je, dia akan terus pergi ke tangki reservoir. Dia kata ada mold collector, jarang juga ada. Dia biasanya kita akan buat secara manual je. Dan dia akan terus keluar. Sebelum dia keluar, dia akan melalui satu fasa dia beri nama oxygen control. Kat situ oksigen akan disuntik ke dalam air. Dia ada dua kaedah. Satu, menyuntik oksigen yang pure, betul-betul oksigen. Dan kaedah kedua adalah melalui blower. Kita akan tiup kat dalam tu, gunakan blower macam pump angin biasa kita tengok. Dan of course yang lebih efisien adalah menyuntik oksigen yang tulen. Cuma oksigen mahal. Jadi lebih efisien guna blower lah, jimat kos. Okey, seterusnya. Jadi kelebihan dia, sebenarnya kos dia tidaklah terlalu mahal. Tapi saya taklah kata dia terlalu murah. Sebab kita tetap memerlukan pump air. Macam anda boleh tengok dalam gambar tu, itu adalah pump air dia. Dia akan tarik air daripada sumber kita, tepi laut. Jadi pump ni perlu bergerak 24 jam. Sekiranya kita pantau, tapi ada satu situasi tak perlu pun sebenarnya. Bila mana air ni dalam tangki reservoir dia dah penuh, tak perlu kita buka. Cuma untuk supply ke tangki-tangki ikan ternakan kita perlu buka sepanjang masa. Jadi nak kata kos dia jimat tak juga. Cuma lebih rendah lah. Jadi dia sesuai bagi yang nak melakukan aquaculture intensif tapi tidaklah terlalu membebankan bajet lah. Seterusnya penyelenggaraan dia mudah. Kita paling teruk kita akan tukar pipe, kita akan tukar dia punya water pump. Dan cuci tangki simpanan air tu lah, tangki reservoir. Kalau ada tangki rawatan, kita cuci. Macam tu je lah. Dia punya penyelenggaraan tidaklah susah. Tapi kita lihat pada kekurangan dia. Kebiasaannya, orang yang menggunakan sistem flow through ni, dia adalah orang yang mempunyai akses air. Macam kita tengok, dekat bahagian pesisir pantai, biasanya kat kawasan yang dekat area Terengganu apa semua, mereka menggunakan flow through sebab laut ada depan mata. Just mereka tarik dan boleh melakukan dia punya culture dengan mudah sebab bekalan air ada. Dan kebiasaannya, macam saya katakan sebelum ni, flow through ni biasanya orang tak ada tangki rawatan sebab dia agak costly. Jadi ada risiko untuk dijangkiti sebab dekat dalam air pun ada juga bawaan penyakit. Penyakit yang famous dekat dalam laut untuk ikan-ikan ternak kita yang famous kelapuan siakap, macam contoh cryptocurrent irritant, trichodina, monogynia dan berbagai lagi virus yang begitulah. Jadi risiko dia ada tapi ada juga kebaikan dia. Okey, seterusnya. Okey, so sistem yang kedua yang saya akan ceritakan adalah recirculating aquaculture system atau dikenali sebagai RAS. Dia punya fungsi adalah dia menapis air agar air itu dapat digunakan semula. Maksudnya dalam sistem ni kita tak buang air. Macam tadi kalau anda tengok dalam rajah dekat flow through system, air dia masuk keluar, inlet, outlet, begitu sahaja. Air yang dah keluar tu memang tak balik-balik dah, dia akan terus buang.
berbanding dengan sistem ni, kita akan gunakan semula tiada air yang akan dibazirkan. Dan sistem ni bagus sebab dia menjimatkan air, sebab untuk pengetahuan anda, antara kos tertinggi dalam aquaculture adalah air. Jadi dia agak menjimatkan, tapi dalam masa yang lain juga dia ada sedikit kekurangan dia. Jadi jom kita tengok apa kekurangannya. Okay, so ini adalah falsafah mudah lah untuk kita faham bagaimana sistem recirculated aquaculture system ni berfungsi. Jadi di tangki ternakan kita tu, ikan akan mengeluarkan dia punya bahan buangan dia dari segi hasil pada makanan dan sebagainya. Jadi air tu akan keluar dan dia akan dimulakan dengan proses tapisan. Kita akan tapis buangan-buangan yang pejal dulu, macam dia punya mungkin makanan yang tidak dimakan sebelum ni ataupun dia punya tinja. So kita akan tapis siap-siap dulu. Kemudian kita akan gunakan biofiltration, membuang amonia dalam tu. Okey, untuk membuang amonia ni kita macam tahu, kita memang tahu pengguna kepada amonia ni adalah biasanya tumbuhan yang menjalankan fotosintesis kan. Jadi pengguna kepada ni adalah biasanya, nanti saya akan tunjuk kat gambar seterusnya, mungkin anda lebih mudah faham. Yang akan menggunakan amonia ni adalah bakteria baik, effective microbe. Jadi kita akan melalui proses biofiltration dahulu untuk membuang amonia. Seterusnya kita akan tambahkan di oksigen terlarut dia melalui proses oxygenation. Mari kita suntik ataupun kita just blow. Seterusnya dia akan masuk semula dan air itu sedia untuk digunakan seperti sedia kala. Okey, seterusnya. Okey, untuk lebih mudah faham daripada rajah ni, dia punya sistem agak lebih rumit berbanding dengan flow through system tadi. Contoh daripada tangki ternakan kita, dia akan balik semula. Pertama yang dia akan lalu adalah oxygen control. Kita kena top up balik kita punya oksigen yang telah digunakan oleh ikan tadi, sama ada guna ikan ataupun daripada bakteria melalui yang faktor ni biochemical oxygen demand tadi. So kita kena tapis, kita kena tambah lu oksigen tu. Kemudian kita kena lalui UV filter sekali lagi, sebab dekat dalam bahan buangan ikan, of course kita akan jumpa bakteria ataupun yang bakteria yang tidak baik. Kemudian dia akan pergi kepada biofilter yang kita boleh tengok. Kat sinilah kita terletaknya kita punya bakteria baik. Kalau anda tengok macam bulat-bulat tu kan, okey, tu dia punya bioballs, medium untuk bakteria baik untuk hidup. Tak salah saya harga dalam 80 sen sebiji benda tu. Jadi dia akan duduk situ dan dia akan melalui filter tersebut, dan segala amonia dalam sumber air tersebut akan digunakan oleh kita punya bakteria baik tu. Jadi air, kita tengok oksigen dah tambah, kita dah tapis, dah kill patogen apa semua, kita dah hilangkan amonia. Jadi apa tunggu lagi? Kita guna balik air tu. Jadi sistem ni dari segi bekalan air sangat efisien, kita tak perlu tambah. Kecuali kalau perlu. Tapi setakat tak ada masalah teknikal, kita boleh gunakan air yang sama berulang-ulang kali. Okey, seterusnya. Okey, macam kita tengok dia menjimatkan air, dan disebabkan dia tak perlu kita selalu tambah air selalu kan. Jadi kita boleh buat kat semua tempat. Contohlah saya tiba-tibalah rasa nak ternak ikan dekat area Kajang Selangor. Saya boleh buat. Sebab dia cuma perlukan sistem ni untuk memastikan air saya kekal boleh digunakan dalam keadaan yang baik. Tapi kekurangan dia adalah kos dia, subhanallah, sangatlah tinggi. Tadi kita ada satu water pump je, yang ni kita ada berapa filter tadi? 3 tak silap saya. Jadi kos dia memang luar biasa. Adakah anda perlu menjual buah pinggang untuk menggunakan sistem ni? Janganlah, sebaiknya jangan. Sebab memang biasanya lah orang yang ternak ikan guna sistem ni, dia orang yang betul-betul nak buat peternakan di kawasan yang tak ada sumber air, dan ikan dia tu bernilai tinggi, macam kerapu sebagai contoh. So sesuai lah. Dan perlu diingatkan sebab dia menggunakan banyak jenis filter, jadi penyelenggaraan dia lebih susah lah. Memang kena maintenance, memang kita kena tukar filter. Jadi susah dia dekat situ. Okay, seterusnya. Jadi kesimpulan dia, kalau orang tanya saya, apakah sistem air yang paling sesuai digunakan? Kalau jawapan saya adalah bergantung apa yang anda nak usahakan untuk anda punya ternakan. Dan penting untuk kita lihat air, akses air tu anda ada atau tidak.
Sebab benda ni antara paling mahal sebenarnya. Kalaulah anda ada sumber air yang berdekatan dengan kawasan anda, contoh tepi rumah ada laut. Jadi saya menyarankan anda menggunakan flow through system dan tambah kolam atau tangki perawatan. Jadi dia akan efisien juga sebenarnya. Air berkala air selamat, anda boleh melakukan proses sedimentation, maksudnya segala benda asing anda boleh mendapkan, jadi tak adalah total suspended solid tu berkurang lah. So air akan lebih jernih, so lebih sihat untuk ikan. Jadi sesuai gunakan tu, dan kos dia tidaklah terlalu tinggi jika dibandingkan dengan RAS yang memang tinggi. Tapi kalau anda betul nak buat di kawasan yang tiada air, then RAS adalah jawapannya. Sebab sangat mahal kalau anda nak buat RAS, anda nak buat flow through di kawasan yang akses air dia jauh. Tak tahu berapa banyak pump yang anda perlukan. So tidak efisien, sangat tak sesuai. Jadi RAS pun ada guna dia dan bergantung. Dan perlu ditambah adalah sekiranya anda menggunakan sistem RAS, pastikan ikan yang anda ternak itu bernilai tinggi disebabkan sistem dia mahal. Jadi tak sesuai, tak berbaloi jika anda ternak ikan yang murah. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya ingin meminta maaf jika terdapat sebarang kekurangan terkasar bahasa sepanjang sesi perkongsian hari ini. Jadi saya harap apa yang dapat kita belajar ini dapat kita ambil iktibar, amalkan sampai kepada orang lain. Dan itu saja. So saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana setia menonton, dan saya serahkan semula majlis kepada saudara pengurusi majlis. Allahu a'lam. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Hafizul Ilmi di atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan sistem aquaculture. Maka dengan itu tamatlah sesi virtual speaker corner untuk kali ini. Saya akhiri dengan tagline pertanian tunjang kehidupan. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.